Okay, apakah yang dimaksudkan sebagai yogurt? Okay, yogurt basically adalah produk berasaskan susu, di mana susu produk yang berasaskan susu ni, okay, susu yang mula memekat setelah kita tambah bakteria yang baik iaitu starter culture kita panggil. Contoh starter culture kita guna lactic acid bacteria, contoh daripada Lactobacillus species Bulgaricus. Okay. And then biasanya kita tambah starter culture ni untuk kita mulakan proses curdling. Okay, apakah yang dimaksudkan sebagai proses curdling? Okay, proses curdling ni kita nak turunkan pH susu. Okay, awal-awal kita ada fresh milk kan? Kita ada susu fresh milk dalam bentuk cecair. Okay, kita tambah starter culture dalam fresh milk tersebut, and then kita nak turunkan pH susu biasanya pH dalam pH 6 ke atas. Biasanya susu pH dia alkali lah. Yeah, and then kita nak turunkan pH tersebut kepada antara range 4.3 until 4.6. Okay. And then bila dah dapat pH 4.6 ataupun 4.3, maksudnya dia lebih kepada acidic lah. Sebabkan kenapa? Sebab bila kita tambah starter culture seperti lactic acid bacteria, okay, bila kita tambah lactic acid bacteria dalam fresh milk tersebut, lactic acid bacteria ni dia akan makan semua lactose dalam tu. Okay, bukan semualah. Dia akan makan lactose dalam tu, and then dia akan produce lactic acid. Lactic acid adalah yang membuatkan fresh milk tu menjadi lebih pekat, lebih solid. Okay. Yang akan menyebabkan milk protein dalam tu, okay, protein dalam susu tu attract to one each other and then menjadi solid. Okay, dia jadi coagulation lah, curdle. Okay, types of yogurt. Ada 3 jenis yogurt, iaitu ada stirred yogurt dan yogurt drink. Okay, kalau stirred yogurt, dia biasanya kita buat fermentation dalam secara pekal, iaitu secara banyak. Okay. And then bila dah buat secara banyak, maksudnya kita buat dalam satu pot yang besar, and then kita milk base kita letak dalam pot yang besar, and then kita masukkan starter culture, kita ferment dalam pot yang besar tu. Okay. And then lepas tu baru adalah proses kita stir. Kita kacau lah yogurt tu sampai dapat smooth texture, creamy texture. Sebab tu nampak dekat gambar tu dia lebih thin. Okay. Berbanding dengan set yogurt. Kalau set yogurt dekat situ nampak macam firmer, dia ada bentuk, dia ada solid, macam ada rigid lah, rigid punya shape. Okay, sebab kenapa? Sebab set yogurt ni nak buat dia, kita biasanya buat dalam individual container. Maksudnya kita ferment dia dalam individual bekas yang berlainan lah. Contoh kita tadi macam kalau nak buat yogurt, kita ambil susu tu, kita letak dalam pot, and then kita masuk starter culture. Lepas dah masuk starter culture, tadi stirred yogurt kita terus ferment dalam pot yang besar kan. Tapi kalau untuk set yogurt, lepas kita dah letak starter culture, kita kacau-kacau bagi sebati, kita kena tuang terus ke dalam bekas yang lebih kecil ataupun individu bekas lah. And then barulah kita letak dalam incubator untuk kita ferment. Okay, sebab kita lepas tu kita dah tak ada kacau dah. Kita memang terus serve lepas kita dah cool down dia lah. Okay, sebab tu lah dia punya shape ataupun texture lebih firmer dengan dia lebih rasa macam gel lah. Okay. Kalau yogurt drink ni lebih kurang sama fermentation dia seperti stirred yogurt. Okay. Tapi yogurt drink ni dia lebih sugar, di mana selepas proses dapat stirred yogurt, kita akan tambah sirap sugar syrup ataupun glucose syrup, and then tambah dengan perasa yang lain lah kalau nak. Okay. Sebab itulah dia punya yogurt drink ni kita rasa lebih cair dan thinner konsistensi daripada yogurt yang biasa. Okay, cara untuk membuat yogurt. Okay, sebelum kita bincangkan macam mana untuk membuat yogurt, saya akan beritahu apa bahan-bahan yang diperlukan. Okay, yang first biasanya
nak buat yogurt kena ada susu lah. Okay, susu fresh. Ataupun kalau tak ada susu fresh, awak boleh ambil air masak ataupun skim milk powder, susu tepung. Okay, tak kisah jenis apa. Okay. And then antara fresh milk ataupun dua ni lah, air campur dengan susu tepung. Okay, lepas tu awak kena campurkan dengan, kena inoculate, kena ada bakteria, beneficial bacteria, iaitu starter culture lah. Okay. Ataupun kalau susah nak dapat bakteria yang live yogurt culture ni, boleh beli satu bekas yogurt, and then kita boleh ambil 1 spoonful daripada yogurt tu, nanti kita tambah dekat milk base. Okay. Okay, biasanya ini adalah dua bahan yang terpenting sekali lah, main ingredient. Susu, okay, dengan starter culture. Yang lain adalah ingredient tambahan. Kalau nak letak gula, kalau nak letak emulsifier dengan stabilizer, itu adalah tambahan. Nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Okay, next. Apa yang perlu kena ada? Kena ada pot dan lid. Kena ada kain, kena ada thermometer, kena ada potato masher. Okay, biasanya potato masher ni sebab kita nak buat stirred yogurt ataupun kita nak buat yogurt drink. Okay, first. Mula-mula sekali kita mixing all ingredients, semua bahan-bahan tadi kat dalam pot. Okay. Contoh kalau fresh milk kita letak dalam pot, ataupun susu tepung tadi kita campurkan dengan air yang suam-suam lah. Okay. And then susu tadi tu kita kena heat up sampai 85 degree, sebab tu kena ada thermometer. And lupa kena ada timer juga untuk 30 minit. Tutup Then awak kena cool down sampai selepas dah 30 minit, bagi dia cool down sehinggalah dia cecah 45 degree. Lepas dah cecah 45 degree, barulah kita boleh tambah starter culture. Kalau susu tu dia melebihi 45 degree and awak dah tambah starter culture, kemungkinan starter culture awak boleh matilah. Jadi tak ada function pun kalau awak tambah starter culture. Kita nak biar dia grow dalam susu awak, tapi kalau susu tu tinggi sangat suhu dia tak boleh nak grow, malah dia mati. Okay. And then kena inoculate starter culture, maksudnya masukkanlah starter culture dalam milk base awak. Ataupun kalau awak tak ada live yogurt culture tu tadi, awak boleh ambil satu sudu yogurt, sudu yang penuh kena ambil 1 spoonful ke dalam milk base. And then milk base tu, kalau awak nak buat set yogurt, lepas awak dah kacau-kacau milk base tu dengan starter culture tu tadi ataupun spoonful of yogurt, awak boleh tuangkan ke dalam bekas individu kalau awak nak buat set yogurt. Kalau awak nak buat stirred yogurt, awak skip. Maksudnya awak tak perlu pour off ke dalam individual container lah. So, untuk buat stirred yogurt ataupun selepas dah letak ke dalam individual container untuk buat set yogurt, kena letak dalam incubator ataupun awak boleh, kalau kat rumah tak ada incubator, awak boleh guna kain yang suam. Okay. Kain rendam kat dalam air yang suam, lepas tu awak kena wrap pot tu dengan kain yang suam lah. Kena maintain 45 degree tu sehinggalah 4 ke 12 jam. Sampailah pH cecah 4.4 ataupun awak biarkan je selama 8 jam, 10 jam, agak-agak macam tu dia dah solidify. Awak boleh seterusnya iaitu boleh simpan kat dalam refrigerator. Okay, lepas dah simpan dalam refrigerator, ikutlah kalau nak simpan semalaman ke ataupun simpan sekejap, sejam, 2 jam. Lepas tu awak dah boleh kacau dia menggunakan potato masher untuk buat stirred yogurt.
Okay, kacau dia sampailah rasa smooth, rasa dia punya tekstur tu konsisten lah. Okay, lepas dah dapat tu, awak okay, yang tu awak dah siap dah buat untuk set yogurt. Kalau awak nak buat set yogurt lepas awak refrigerate, awak tak perlu stir lah. Awak dah boleh terus makan. Ini kalau stir ni kalau nak buat set yogurt. Okay, kalau nak buat yogurt drink daripada stir yogurt tadi tu, awak boleh dilute, maksudnya awak boleh tambah dengan sugar syrup ataupun glucose syrup and then boleh tambah fruit extract untuk membuat yogurt drink. Lepas tu awak kena kacau dia lah. And then lepas tu awak boleh minum. Ready to serve.